Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita bertemu lagi untuk revision yang seterusnya iaitu topik 8 Topik 8 iaitu differentiation. So topik yang agak mencabar tapi sebenarnya boleh buat sekiranya para pelajar dah biasa dengan soalan. Okey. So lagi satu untuk topik 8 ni differentiation dia punya markah agak tinggi di dalam peperiksaan. So saya rasa dia akan mempengaruhi lah awak punya result sekiranya awak tak mahir soalan macam ni. So sebab portion dia besar. Okay, so kita pergi kepada nota kita, soalan kita. So topik 8. Okay. So kita terus masuk kepada example. Okay. So soalan yang pertama, kita lihat. So use suitable rules of differentiation to find the derivative of the following function. Give your answer in the simplest form. Okay. So dia nak kita cari derivatif untuk setiap function. Okay, kita highlightkan dahulu kita punya soalan So dia kata gunakan apa-apa rules tak kisah yang bersesuaian. And then cari derivatif dia iaitu dy dx. Dan dia kata jawapan mesti dalam bentuk yang termudah, in the simplest form. Okay. So given function adalah fx equal to x cube times with exponential to the power of 7x. Okay. So ini function yang diberi. Okay. So kita diminta untuk differentiatekan dia, untuk cari derivatif dia. So kalau kita lihat para pelajar, untuk kita mulakan cari derivatifnya. So kita dapat lihat function kita ni mempunyai dua term, satu x kuasa 3 dan satu lagi e kuasa 7x. So sekiranya ada dua term yang dihubungkan dengan operasi darab ataupun multiply, so kita boleh menggunakan product rule. So kita akan menggunakan product rules. Okay. So product rules ada formulanya iaitu f prime x bersamaan dengan uv prime tambahkan dengan vu prime. Okay. So itu formula untuk product rules. Okay. So sekarang ni kita dah tahu ada dua term. Term yang pertama iaitu x kuasa 3 dan term yang kedua adalah e kuasa 7x. Okay. So kita labelkan dahulu. So let's say saya pilih u nya adalah x kuasa 3 dan v adalah e kuasa 7x. Okay. So selepas kita pilih, so kita boleh mula senaraikan u bersamaan dengan x cube, and then v bersamaan dengan exponent to the power of 7x. Okay. So langkah seterusnya kita perlu cari u prime dan juga v prime sebab kita nak masukkan ke dalam formula uv prime dengan vu prime ni sebab nak dapatkan dia punya derivatif f prime x. Okay. So cari u prime terlebih dahulu. So kita akan dapat 3x squared. And then kita boleh cari v prime. So macam mana kita nak differentiatekan exponent punya function. So stepnya mudah saja. Salin semula. Salin semula. So selepas kita salin, darabkan dengan beza kuasa ataupun darabkan dengan differentiate power. So kita differentiatekan 7x, kita akan dapat hasilnya tu 7. So maksud v prime bersamaan dengan 7e to the power of 7x. Okay, so kita dah senaraikan apa u prime kita, apa v prime kita. So kita nak masukkan ke dalam product rules punya formula iaitu f prime x bersamaan dengan uv prime. uv prime iaitu x kuasa 3 darabkan dengan v prime iaitu 7e to the power of 7x. Okay, plus vu prime. So v kita adalah e to the power of 7x and times with u prime iaitu 3x squared. Okay. So kita dah dapat kita punya f prime x apabila kita masukkan ke dalam formula product rule tadi. Okay. And then dia nak dapat dalam bentuk yang termudah iaitu in the simplest form. So saya nampak kita boleh factorizekan common factor, yang benda yang ada yang sepunya. Yang saya nampak yang kita boleh keluarkan adalah yang pertama adalah e to the power of 7x. So kita boleh factorize keluar. Dan selain daripada itu, saya boleh keluarkan x kuasa 2. So let's say saya factorizekan kita punya
hasil derivatif ini. So saya keluarkan x kuasa 2 dan juga e to the power of 7x. So saya faktoriskan 2 ini keluar. So untuk term yang pertama ni, okey, apabila saya faktoriskan akan tinggal x sahaja. Okey. Manakala untuk term yang kedua yang di belakang ni, okey, sorry. Adam pula. Okey, untuk term yang di belakang ni, so saya boleh keluarkan e7x dan x squared. So tinggallah x squared sahaja. So yang tadi tinggal x, yang tadi tinggal x and then plus 3. Okey. So saya rasa ini adalah bentuk yang termudah yang kita boleh lakukan. So jawapannya adalah x squared times with e to the power 7x in bracket x plus 3. Okey, untuk soalan yang pertama menggunakan product rule. Okey. Pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Okay, given function adalah hx, iaitu hx equal to x ln x minus e ln x. Okay, minus e ln x. So langkah pertama, saya nampak sebelum kita cari derivatif dia, saya nampak pada term yang kedua ni, yang kat sini kita boleh simplifykan terlebih dahulu. So saya simplifykan terlebih dahulu. So hx bersamaan dengan, so x ln x. Okay, so minus dengan, okay, eksponen ln. Ln adalah log base e x. Okay, mengikut properties of ataupun law of log. Okay, e log sekiranya dia punya base sama dengan base pada log ni, so dia akan dapat x sahaja. So apabila kita simplifykan, kita akan dapat x ln x. Kita akan dapat hasilnya yang term kedua ni adalah x sahaja. Sebab mengikut properties law of log. So kamu kalau tak ingat, kamu boleh buka balik buku, tengok apa law of log. Okay, so saya dah simplifykan, belum buat derivatif lagi. Okay, so sekarang ni saya nak mulakan proses derivatif ataupun nak buat differentiate. Okay, so kita nak buat differentiate. So saya nampak pada term yang pertama ni, iaitu x ln x, dia mempunyai dua term. Ada satu x, ada ln x. Bermaksud kita kena apply product rule kat sini. So kita ada u dan kita ada v. Okay, kita ada u dan kita v. So let's say saya kira di tepi. Okay, senaraikan u kita. So u bersamaan dengan x dan v bersamaan dengan ln x. Okay, so v bersamaan dengan ln x. So kita cari u prime dan juga v prime. U prime bersamaan dengan 1 dan v prime bersamaan dengan 1 per x. Okay, semudah itu saja. Okay, so dah dapat u prime dan juga v prime. Kita boleh apply, okay, untuk bahagian ini sahaja, para pelajar. So untuk bahagian yang ini sahaja, kita boleh apply product rule. Masukkan dalam formula u v prime tambah v u prime. So saya akan masukkan, so dia akan jadi sama dengan, okay, so u v prime. So u darabkan dengan v prime akan dapat x times with 1 over x. Okay, so 1 over x. Okay, plus vu prime, iaitu ln x darabkan dengan 1. Okay, so ini adalah hasil differentiate daripada term yang pertama saja, iaitu x ln x. Tapi kita jangan lupa, kita masih mempunyai lagi satu term yang di belakang ni, iaitu negatif x. So kita kena differentiatekan negatif x tu. So differentiate negatif x, kita akan dapat hasilnya adalah negatif 1. So kita akan dapat negatif 1. Okay, so jawapan dalam bentuk yang termudah. So kita lihat adakah kita boleh simplifykan dia. Okay, so saya lihat kita boleh simplifykan dia. Okay, x bagi x akan dapat 1. And then hasilnya kita akan dapat 1 tambah ln x tolak 1. And then kita akan dapat 1 tolak 1 kosong. So ln x jawapannya. So h prime x kita, sorry, ini bukan h prime. So h prime x tu kat sini. So h prime x bersamaan dengan ln x. Okay, itu final answer. Okay. Okay, kita proceed kepada soalan yang kedua. Okay,
Soalan kedua. Okay. So soalan 2A, apply implicit differentiation to find dy dx. So ada dia mention, kita kena menggunakan implicit differentiation to find dy dx for the equation in bracket x minus y squared equal to xy minus 2. Hence, solve for x when dy dx equal to 0. Give your answer in exact value. Okay, so kita highlightkan dahulu maklumat yang penting. Yang pertama adalah kita kena apply implicit differentiation untuk mendapatkan dy dx. So apakah itu implicit differentiation? So kita akan differentiate two variable x dan juga y. Okay, so equation yang diberi, hence kita kena solve for x. So dia nak cari nilai x apabila dy dx bersamaan dengan kosong. Okay, give your answer in exact value. Okay, so sekarang ni kita nak mencari dy dx. So nak mencari dy dx iaitu x minus y squared equal to xy minus 2. Okay, so saya salin soalan terlebih dahulu. So soalannya adalah equationnya adalah x minus y to the power of 2 equal to xy minus 2. So apa yang saya boleh lakukan kat sini sebelum saya mulakan differentiation, implicit differentiation, so saya nampak lebih mudah kalau saya expand terlebih dahulu yang kuasa 2 ni. So saya expand yang di sebelah kiri equation. So dia akan jadi x kuasa 2 tolak 2xy, tolak 2xy tambahkan dengan y kuasa 2. Okay, bersamaan dengan xy minus 2. Okay, and then saya rearrange kita punya equation ni untuk memudahkan differentiation nanti. So x kuasa 2 tambah y kuasa 2 bersamaan dengan, so negatif 2xy ni saya bawa ke sebelah kanan. Ini saya bawa ke sebelah kanan. So dia akan jadi 2xy plus xy minus 2. So hasilnya saya akan dapat x squared plus y squared equivalent to 3xy minus 2. Okay, so kita belum mulakan differentiation lagi. Kita tak mulakan differentiation lagi. Saya hanya mudahkan dia terlebih dahulu. Okay, so kita akan mulakan proses implicit differentiation. So kita mulakan daripada sebelah kiri, iaitu x kuasa 2 dan juga y kuasa 2. So differentiate x squared, differentiate x squared. So kita akan dapat 2x. So kita akan dapat 2x. Then differentiate y squared. Okay, so apabila implicit differentiation, apabila kita differentiatekan y, kita akan ada dy dx di belakang dia. So akan jadi tambah. Okay, so differentiate 2y, 2 bawa ke hadapan, and then y kuasa 2 tolak 1, tinggal y saja, darabkan dengan dy dx. Okay, itu cara untuk kita differentiatekan y. Okay, bersamaan dengan, okay, so saya dapat lihat kat sini. Okay, kalau para pelajar lihat, kita ada xy, 3xy. So di sini kita perlu apply product rule. So kita perlu apply product rule. So let's say yang ini adalah u, yang ini adalah v. So saya buat pengeraan di tepi untuk 3xy ni untuk dapatkan dia punya hasil differentiate dia. So u bersamaan dengan 3x dan juga v bersamaan dengan y. Okay, so u prime bersamaan dengan 3 dan v prime differentiate y akan dapat dy dx. Okay, so saya akan masukkan hasil differentiation ke dalam, okay, ke dalam kita punya persamaan yang kat sebelah kanan ni. Okay, so kita akan dapat, okay, u v prime, okay, u darabkan dengan v prime, so hasilnya adalah 3x times with dy over dx. Okay, plus vu prime iaitu y darabkan dengan 3. Okay, jangan lupa kita pun perlu differentiatekan negatif 2 ni. So differentiate negatif 2 constant bersamaan dengan 0. So maksud kat belakang ni tak ada hasil lah, tolak kosong. Okay, so apakah langkah seterusnya untuk dapatkan derivatif menggunakan implicit differentiation ni? So kita kumpulkan yang ada dy dx setempat, yang tiada dy dx setempat. Bermaksud, let's say for example, saya nak kumpulkan
dy dx di sebelah kiri equation. So dia akan jadi 2y dy dx minus 3x dy dx bersamaan dengan 3y minus 2x. Apakah langkah seterusnya? Untuk dapatkan dy dx, saya perlu factorizekan dy dx di sebelah left hand side. So saya factorizekan dy dx. So tinggal di dalam iaitu 2y minus 3x equal to 3y minus 2x. Apakah langkah seterusnya yang saya boleh ambil adalah jadikan dy dx sebagai subjek. So jadikan dy dx sebagai subjek bermaksud 2y minus 3x ni saya perlu bahagikan ke sebelah kanan. So dia akan jadi 3y minus 2x over 2y minus 3x. Itu adalah hasil dy dx yang kita cari. Sebab yang pertama, soalan yang pertama dia nak kita cari dy dx. And then hence dia suruh cari x apabila dy dx bersamaan dengan kosong. So kita nak dapatkan dy dx, nak dapatkan nilai x apabila dy dx bersamaan dengan kosong. So kita sama pengiraan di bawah. So nak solve value of x when dy dx equivalent to 0. Dy dx equivalent to 0. So kita dah ada dy dx tadi yang kita dapat. So kita equatekan saja dengan 0. So 3y minus 2x over 2y minus 3x equivalent to 0. So yang denominator ni saya akan bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab kosong. So dia akan hilang. So hasilnya tinggallah 3y tolak 2x bersamaan dengan kosong. So sekarang ni para pelajar, so kita bawa 3y bersamaan dengan 2x. So kita nak cari value of x. Tetapi kita ada dua unknown, iaitu x dan juga y. Kita tak diberi y. So lebih baik kita jadikan y sebagai subjek supaya kita tak perlu cari value of y dan kita boleh dapatkan nilai x terus. So langkah seterusnya kita jadikan y sebagai subjek. Kita akan dapat 2 over 3x. So y bersamaan dengan 2 over 3x. So kita dah ada satu persamaan iaitu y bersamaan dengan 2 over 3x. Sebab kita nak mencari value of x, so kita kembali kepada soalan yang asal iaitu kalau para pelajar lihat betul-betul, kita ada maklumat equationnya adalah x tolak y kuasa 2 bersamaan dengan xy minus 2. Kita ada maklumat tu. So kita dah ada satu equation iaitu y bersamaan dengan 2 over 3x. So kita boleh menggunakan equation asal untuk dapatkan value of x. So macam mana? Saya perlu subkan, sub equation 1 tadi iaitu y equal to 2 over 3x into original equation kan? Into equation asal kan? Itu equation. So gantikan pada y dengan 2 per 3x. So, kita dapat lihat kat sini. So saya masukkan dahulu kita punya maklumat. So yang pertama kita ada x minus y. So y tu perlu digantikan dengan x. So dia akan jadi 2 over 3x to the power of 2. Bersamaan dengan x time y. So x darabkan dengan y. Y yang di sebelah kanan equation pun perlu digantikan menjadi x. So dia akan jadi 2 over 3x minus 2. Jangan lupa ada minus 2 di belakang tu. So apa yang kita boleh buat yang seterusnya? Kita cuba solvekan x. Yang mana kita boleh selesaikan, kita selesaikan dahulu. So saya nampak yang di dalam bracket di sebelah kiri equation ni kita boleh simplifykan. So x tolak 2 per 3x.
So, X tolak 2 per 3X, kita akan dapat 1 over 3X. So, kita akan dapat 1 over 3X. So, 1 over 3X to the power of 2. Okay. Bersamaan dengan 2 over 3X to the power of 2 minus 2. Okay. So, kita cuba selesaikan yang di sebelah kiri. So, kita akan dapat X squared over 9. Okay, so saya pindahkan yang ada kuasa 2 semua ke sebelah kiri equation. Okay, so kita akan dapat X squared minus 9 minus 2 over 3X squared equal to negative 2. Okay, equal to negative 2. Okay, so langkah seterusnya, apa yang saya boleh buat adalah saya boleh samakan penyebut yang di sebelah kiri equation. Okay. So, darabkan 3 atas dan bawah. So, kita akan dapat hasilnya adalah X squared minus 6X squared over 9. Kita akan dapat over 9 equal to negative 2. Okay. So, X squared minus 6X squared. Okay. Sebelum tu, 9 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi negative 18. So, X squared minus 6X squared equivalent to negative 18. Okay. So, X squared minus 6X squared ni kita boleh selesaikan. So, X kuasa 2 tolakkan dengan 6X kuasa 2. So, kita akan dapat negative 5X squared equivalent to negative 18. And then, kita boleh cancelkan negative kiri dan kanan. So, X squared bersamaan dengan 18 over 5. Okay, 18 over 5. So, X equivalent to square root of 18 over 5 plus minus. So, kita akan ada positive and negative set 18 over 5. So, memandangkan ada set 5 di bawah. Okay, so kita cuba rationalizekan. So, kita akan dapat jawapan akhirnya adalah plus minus. So, kalau kamu tak tahu nak rationalize tu, kamu boleh darabkan dengan diri sendiri, set 5 over set 5, ataupun masukkan dalam calculator terus. So, masukkan dalam calculator, kamu akan dapat nilainya, iaitu plus minus 3 set 10 over 5. So, inilah value of X yang kita cari-cari. Okay. So, jawapan kerja dah agak panjang. So, daripada yang pertama tadi, kita dapatkan dy dx, soalan nak dy dx, and then dia nak cari value of x pun kita dah dapatkan. Okay. So, itu untuk soalan yang kedua, A. Okay, kita pergi kepada soalan 2B. So, kita baca dahulu. Determine the values of A, B, and C for y equal to ax cubed plus b in bracket x minus 2 squared plus cx. If dy dx equal to 2 and d squared y over dx squared equal to 1 at the point 2, 1. Okay. So, kita highlight terlebih dahulu maklumat-maklumat yang penting ni. So, kita diminta untuk cari constant A, B dan C. Sekiranya dy dx bersamaan dengan 2 dan second derivative kita bersamaan dengan 1 pada koordinat 2, 1. Okay. So, kita ada first derivative dan juga second derivative. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? First derivative dan juga second derivative. So, kita differentiatekan seperti biasa je lah. So, dengan menganggap A dan B dan C adalah constant. Okay. Constant ni bermaksud dia, kita anggap dia sebagai seperti nombor lah. Nombor. Okay. So, saya salin equation yang diberi terlebih dahulu. Iaitu y bersamaan dengan ax cube plus b in bracket x minus 1 to the power of 2 plus cx. Okay. So, kita ada y and then kita dapatkan first derivative terlebih dahulu. So, dapatkan dy dx terlebih dahulu. So, kita differentiatekan ax cube. Okay, 3 kita bawa ke hadapan. A tu kita anggap seperti nombor. So, 3ax to the power of 2. Okay, kuasa tolak 1 sebab kita dah differentiatekan dia. And then, pada B, okay.
So yang ini kita perlu apply power rule power rule sebab dia ada bracket dan ada kuasa. So langkahnya adalah bawa 2 ke hadapan, salin semula, B tu kita anggap seperti nombor, dan X tolak 1, kuasa 2 tolakkan 1, darabkan dengan differentiate yang di dalam bracket ni. So differentiatekan X minus 1, kita akan dapat 1 sahaja. Okay. And then teruskan lagi plus CX. So differentiatekan X akan dapat 1. So bermaksud C darab 1. C tu kita anggap seperti nombor. Okay, constant. Okay. So teruskan lagi. Apa yang kita boleh buat? So dy dx bersamaan dengan 3ax squared. Okay. Plus 2b x minus 1 plus c. So ini adalah dy dx kita. Okay. So ini adalah dy dx yang kita dapat. Okay. Okay. So tapi kita dah ada maklumat tadi bahawa dy dx bersamaan dengan 2 pada koordinat 2 1 pada koordinat 2 1. Okey, so kita boleh masukkan maklumat ni, iaitu dy dx bersamaan dengan 2 Okey. So since when dy over dx equal to 2, so bermaksud kita akan dapat 3ax squared plus 2b x minus 1 plus c equal to 2. Okay. Tapi bear in mind, kita ada satu maklumat lagi. Dia kata dy dx ni bersamaan dengan 2 pada titik at point 21. At point 21. Okay. Pada titik 21. So kita boleh masukkan maklumat-maklumat ni. Okay. So gantikan value of x. Ni adalah x. Yang ini adalah koordinat y. So kita boleh gantikan. Boleh gunakan dia. So masukkan. Kita akan dapat 3a. Okay, x bersamaan dengan 2. So dapat 2 kuasa 2. Tambah 2b. Darabkan dengan 2 tolak 1. Tambah c bersamaan dengan 2. Okay, bersamaan dengan 2. Okay, so kita cuba simplifykan. So kita akan dapat 2 to the power of 2 dapat 4. 4 times 3 dapat 12a. Okay, 2 tolak 1 dapat 1. Tinggal 2b sahaja. Plus c bersamaan dengan 2. Okay, so kita dapatlah equation yang pertama. Okay, so dah dapat first equation. So selepas dapat first equation, apa lagi maklumat yang dia beri? Dia kata second derivative bersamaan dengan 1. Second derivative bersamaan dengan 1. Bermaksud kita kena cari second derivative terlebih dahulu. Okay. So macam mana dapatkan second derivative? Itu d squared y over dx squared. So kita kena differentiatekan dy dx sekali lagi. So mana dy dx yang kita boleh guna? Okay. So kita boleh gunakan maklumat ni. Maklumat dy dx ini. Sorry. Okay. Okay. Ini dy dx kita yang kita dapat tadi. Okay. Iaitu 3ax squared plus 2bx minus 1 plus c. Okay. So kita differentiatekan sekali lagi. 3ax squared akan dapat 2 bawa ke hadapan akan jadi 6. 2 darab 3 dapat 6. 6ax. Okay, 6ax. Okay. And then differentiatekan 2b. Okay, 2b tu adalah constant. So kita anggap dia seperti constant. So bermaksud differentiatekan x akan dapat 1. Differentiatekan negatif 1 akan dapat kosong. So tinggal 1 saja. And then differentiatekan c. C adalah constant. Differentiate constant adalah 0. Bermaksud plus 0. Okay. So kita dah dapat second derivative. Okay. So kita gunakan maklumat yang dia beri, iaitu this when d squared y over dx squared equal to 1 at point 2
1. Okay. So kita boleh masukkan maklumat ni. Okay, kita dah ada second derivative iaitu 6ax plus 2b. So bersamaan dengan 1. Okay. So 6ax plus 2b bersamaan dengan 1. Okay, dan kita ada maklumat iaitu x bersamaan dengan 2. Okay. So 6a times 2 plus 2b equal to 1. So kita akan dapat equation yang kedua iaitu 12a plus 2b bersamaan dengan 1. Okay, so ini adalah equation yang kedua. Okay, so sekarang ni kita boleh dapatkan nilai C terlebih dahulu. So kalau para pelajar lihat, okay, 12a tambah 2b ni bersamaan dengan 1 ni, kita boleh gantikan dalam equation yang pertama pada equation 1. Okay. So bermaksud saya boleh subkan. Okay. Saya boleh subkan. So sub equation 2. Equation 2 into equation 1. Okay. So gantikan. 12a tambah 2b ni bersamaan dengan 1. Bermaksud apabila saya masukkan ke dalam first equation, dia akan jadi 1 tambah C bersamaan dengan 2. So, saya boleh dapatkan value C terlebih dahulu. C bersamaan dengan 1. Okay, semudah itu saja. Okay. So, kita ada dua unknown lagi, iaitu A dan B. Tapi kita tak cukup equation. Kita hanya ada dua equation, sedangkan kita ada 3 unknowns. So, kalau ada 3 unknowns, bermaksud kena ada 3 equation. So, kalau para pelajar perasan, kita boleh gunakan equation asal yang diberi tadi, iaitu y sama dengan ax cube, okay, plus bx minus 1 to the power of 2 plus cx. Okay. So kita boleh gunakan maklumat ni. Okay. Y sama dengan ax cube plus bx minus 1 squared plus cx. Okay. So kita akan gunakan maklumat ni untuk dapatkan equation yang satu lagi. Sebab kita tak cukup equation. Sebab kita ada 3 unknown tapi ada 2 equation saja. So kita tak boleh selesaikan dia. Okay. So apa yang perlu kita buat? Okay. So sebab kita ada maklumat pada titik 21 ni. So pada titik 21. So kita boleh gunakan maklumat itu iaitu at point 21. Okay, at point 21. So kita boleh subkan pada equation asal iaitu y sama dengan ax cube plus b in bracket x minus 1 squared plus cx. So kat sini kita ada nilai y bersamaan dengan 1, nilai x bersamaan dengan 2, and then kita ada c yang kita dapat tadi iaitu bersamaan dengan 1. So kita boleh subkan kat situ. Okay. So saya gantikan ke dalam equation y tu. So kita akan dapat 1 bersamaan dengan ax cube. So kita dah ada x iaitu 2 to the power of 3. Okay. Plus b in bracket. So x minus 1. X minus 1. So 2 minus 1 to the power of 2. Plus c. So value of c tadi kita dapat iaitu 1. So kita boleh guna 1 c times x. X adalah 2. So 1 darab 2. So kita dapat satu lagi equation iaitu 1 sama dengan 8a tambah 2 tolak 1. 1 kuasa 2. 1 dapat b tambah 2. Okay. So saya dapat equation yang ketiga iaitu 8a plus b equivalent to negative 1. So ini adalah equation yang ketiga. Okay, equation yang ketiga. Okay. Okay. So okay. Let's say saya tak nak jadikan ni equation ketiga. Saya jadikan B sebagai subjek terlebih dahulu. Okay. Nanti lebih mudah untuk kita guna subkan. So B. Okay, kita jadikan B sebagai subjek. Okay. So B bersamaan dengan negative 1 minus 8a.
Okay, so ini adalah equation yang ketiga. So untuk dapatkan A dan B, saya boleh subkan equation ketiga ni ke dalam equation yang kedua, iaitu 12A tambah 2B. Okay, so langkah seterusnya, kita boleh subkan equation 3 into equation 2. Okay, so into equation 2, so ini adalah equation 2. So ini adalah equation 2, iaitu 12A tambah 2B bersamaan dengan 1. So ini equation 2, kita masukkan ke dalam equation ni. Okay, so B bersamaan dengan negative 1 minus 8A kan, dapat. Okay, so dapat 12A plus 2 times negative 1 minus 8A equivalent to 1. Okay, so kita boleh expand 12A minus 2 and then minus 16A equal to 1. Okay, so kita jadikan A sebagai subjek, kita akan dapat negative 4A equivalent to 3. So A bersamaan dengan negative 3 over 4. Okay, selesai kita dapat value of A. So untuk dapatkan value of B, kita boleh masukkan ke dalam mana-mana equation. Tapi lebih mudah kita masukkan ke dalam equation yang ketiga. Sebab kita dah ada B sebagai subjek. So kita akan gunakan equation ketiga ni. Okay, so sub value of A equal to negative 3 over 4 into equation 3. Okay, so saya akan masukkan untuk dapatkan value of B. So B bersamaan dengan negative 1 minus 8 times negative 3 over 4. So kita boleh kecilkan kat sini, dapat plus 6. So 6 minus 1 akan dapat 5. So B bersamaan dengan 5. So inilah jawapan yang kita cari, A, B dan C, iaitu A bersamaan dengan negative 3 over 4. Okay, and then B bersamaan dengan 5 dan C bersamaan dengan 1. Okay. Okay, kita lihat pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan ketiga. Okay, find f prime x for fx equal to 3x squared minus 2 by using first principle. Okay, so dia dah mention menggunakan method of first principle. So tak boleh lah kita differentiate macam biasa. Salah lah. So kita highlightkan, dia kata cari f prime x menggunakan first principle. Okay, apakah itu first principle? So first principle dia mempunyai formula. So kita tulis dahulu formula first principle. Okay, so f prime x bersamaan dengan limit h approaching 0, okay, fx plus h minus fx over h. So inilah formula first principle. So kita kena gunakan formula ini untuk dapatkan f prime x. Okay, so in order untuk kita dapat menggunakan formula ini, so lebih selamat untuk kita dapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan, iaitu yang pertama adalah fx plus h. Fx dah ada. Yang ni yang kita perlu cari, fx plus h. So fx plus h mudah saja untuk dapatkan dia. So fx iaitu 3x squared minus 2. So kalau fx plus h, pada x itu kita tambahkan h saja. So dia akan jadi 3 in bracket x plus h to the power of 2 minus 2. Okay, so kita cuba expand dahulu. So kita akan dapat 3 in bracket x squared plus 2xh plus h squared minus 2. Dan kita cuba simplifykan ataupun expand. So kita akan dapat 3x squared plus 6xh plus 3h squared minus 2. Okay, so kita dah dapat kembangkan keseluruhan function fx tambah h. Okay, barulah kita masukkan ke dalam formula untuk first principle. So kita akan masukkan ke dalam formula ini, iaitu f prime x bersamaan dengan limit h approaching to 0. Okay, so yang pertama adalah function x plus h.
So kita dah expand tadi, so kita salin saja. So 3x squared plus 6x h plus 3 hash squared minus 2. Okay. So ini baru fx tambah h. Tolakkan dengan fx. Ingat, perlu ada bracket sebab akan berubah simbol. So fx adalah 3x squared minus 2 over h. Okay. So saya boleh lihat pada numerator kita boleh expandkan terlebih dahulu. So limit h approaching to 0. So 3x squared plus 6xh plus 3h squared minus 2 minus 3 squared minus 2 over h. Okay. Yang mana kita boleh cancelkan? Kita cancelkan. So 3x squared minus 3x squared akan hilang. Okay, ada kesilapan sikit. Apabila open bracket kat sini jadi plus kan. Okay. So kemudian kita boleh deletekan negatif 2 tambah 2 pun hilang. So tinggal limit h approaching 0 6xh plus 3h squared over h. Okay. So macam biasa, untuk step limit ni kita tengok, kita boleh simplify lagi tak? Okay, saya nampak kita boleh simplify lagi dengan kita factorizekan h pada numerator and then kita boleh dividekan dengan h pada denominator. So kita factorize terlebih dahulu pada numerator, keluarkan h. So yang di dalam akan jadi 6x plus 3h over h. Okay. So kita boleh simplifykan. H divided by h akan hilang. So tinggallah limit h approaching 0. 6x plus 3h. Okay. Boleh tak kita buat apa-apa lagi? So kalau tak boleh, so kita boleh masukkan value of h sama dengan 0 ke dalam function. So masukkan value sebab dah tak boleh buat apa-apa dah. So 6x plus 3 times 0. Gantikan h sama dengan 0. So kita akan dapat jawapan akhir iaitu f prime x equivalent to 6x. Okay. So mudah itu saja untuk kita dapatkan f prime x menggunakan method of first principle. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini, iaitu soalan yang keempat. Okay, given y equal to a times with exponent to the power of negative x times ln x, where a is a constant. A itu adalah constant, so kita anggap dia sebagai seperti nombor lah. Okay. So soalan yang pertama, A, show that x squared times d squared y over dx squared minus yx squared plus a times with exponent to the power of negative x in bracket 2x plus 1 equal to 0. So soalan berkaitan dengan proof. So bila soalan proof, kita hanya pilih satu side saja. Okay, memandangkan kita ada side left hand side, so kita pilih left hand side untuk buktikan sama seperti right hand side itu kosong. Okay, so apa maklumat yang kita perlu ada? Okay, yang pertama, untuk kita proofkan kita punya equation ni bersamaan dengan kosong, so kita lihat pada equation yang diberi, so kita ada d squared y over dx squared, so ini adalah second derivative. Okay, bermaksud kita kena cari second derivative dahulu, and then baru kita boleh masukkan ke dalam kita punya equation yang diberi. Okay, so langkah pertama, kita kena cari dy dx and then cari second derivative iaitu d squared y over dx squared. Okay. So diberi kita punya function iaitu y sama dengan aex time with ln x. Okay. So saya salin soalan terlebih dahulu. So kita diberi y bersamaan dengan a to the power of a times with exponent to the power of negative x times ln x. Okay. So kalau kita lihat para pelajar di sini, dia ada dua term. Yang pertama aex, yang kedua adalah ln x. So bermaksud kita kena apply product rule. So yang ini kita anggap dia sebagai u, yang ini adalah v. Okay. So ada ada u, ada v. Okay. So kita kena cari u prime dan juga v prime terlebih dahulu. So u bersamaan dengan ae negative x dan v bersamaan dengan ln x. So
U prime bersamaan dengan, so differentiate exponent So senang saja untuk differentiate exponent, stepnya copy semula. So kita salin semula. So a e to the power of negative x. Okay, and then darabkan dengan differentiate kuasanya, iaitu darabkan dengan differentiate negative x. So kuasanya negative x, differentiate negative x akan dapat negative 1. So u prime bersamaan dengan negative a e negative x. Okay, selesai untuk u prime. Kita pergi kepada v prime. So v prime, v bersamaan dengan ln x. So differentiatekan ln x akan dapat 1 over x times 1. Okay, times 1. So kita akan dapat 1 over x only. Okay, so kita dah dapat u prime dan juga v prime. So kita boleh dapatkan dy dx terlebih dahulu. Sebab untuk dapatkan d squared y over dx squared ni, okay, dapatkan ni, kita dapatkan dy dx terlebih dahulu. So nak dapatkan dy dx, kita kena gunakan product rule. Okay, so dy dx bersamaan dengan uv prime. So a e to the power of negative x. Okay, darabkan dengan 1 over x. Okay, plus, okay, plus ln x darabkan dengan negative a e to the power of negative x. Okay, so kita factorizekan yang mana kita boleh factorizekan supaya apabila kita nak cari second derivative, dia akan lebih mudah. Sebab kalau kita tak simplifykan dia, apabila kita nak cari second derivative, dia akan menjadi lebih sukar lah. So dia boleh buat tapi agak sukar. Okay, so kita akan factorizekan common factor, iaitu yang saya dapat lihat, kita boleh keluarkan a to the power a dan juga e to the power of negative x. So saya factorizekan a e negative x keluar. So tinggal yang di dalam, iaitu 1 over x minus ln x. Kenapa jadi minus? Sebab ada minus kat sini. So dia jadi minus lah, bukan tambah. Okay, so kita dah dapat, inilah hasil dy dx kita, iaitu a e to the power of negative x in bracket 1 over x minus ln x. Okay, so sekarang ni dah dapat dy dx, kita boleh cari second derivative. Okay, nak dapatkan second derivative, so kita nak differentiatekan equation ni. So kita nampak ada dua term, nampak ada dua term, iaitu yang pertama a e x itu sendiri, dan yang kedua adalah yang dalam bracket ni semua. Bermaksud kita akan ada dua term, bermaksud kat sini pun kita kena apply product rule sekali lagi. So yang pertama tu adalah u, yang kedua tu adalah v. So kita kena buat product rule sekali lagi. Dapatkan u prime, iaitu bersamaan dengan a e to the power of negative x, dan v bersamaan dengan 1 over x minus ln x. Okay, so sorry, ni bukan u prime, salah tulis. Okay, so u bersamaan dengan a e x. So dapatkan u prime, so saya akan dapat so differentiate exponent, salin semula. So kita salin semula. So darabkan dengan beza kuasa. Beza, kita differentiatekan kuasa dia negative x, akan dapat negative 1. So dapatlah negative a e negative x. Okay, so selesai untuk u prime. Dan kita dapatkan v prime. So v prime, so differentiatekan 1 per x ni macam mana? So kita kena bawa dia naik atas dulu lah. So maksud saya modify dia jadi macam ni, x kuasa negative 1 minus ln x. So kita differentiatekan x kuasa negative 1, kita akan dapat negative 1 over x squared. Okay, and then differentiatekan ln x, akan dapat 1 over x. Okay, so dah dapat v prime. So sekarang ni kita boleh kira ataupun dapatkan second derivative kita, iaitu d squared y over dx squared. Okay, tadi kita daripada dy dx ni kita differentiate sekali lagi menggunakan product rule. So bermaksud kita akan masukkan dalam formula uv prime tambah vu prime. So u
darabkan dengan V prime. So, A E negative X darabkan dengan negative 1 over X squared minus 1 over X. Okay, and then tambah VU prime. So, tambahkan dengan VU prime. V kita adalah 1 over X minus ln X. Okay. Darabkan dengan U prime iaitu negative A to the power of negative X. Okay. So, kita tengok apa yang kita boleh simplifikan ataupun kita boleh factorizekan. So, saya nampak saya boleh factorizekan ataupun keluarkan A E kuasa negatif X. So, saya akan factorize keluar. So, A E negatif X saya factorizekan. So, dia akan jadi negative 1 over X squared minus 1 over X. Okay. Minus 1 over X plus ln X. Kenapa kat sini jadi minus ni? Sebab ada negatif ni. Didarabkan dengan ni. So, negatif darab 1 over X. Negatif darab negatif akan jadi positif ln X. Okay. So, saya dah factorizekan keluar. Okay. So, dia jadilah bentuk macam ni. Okay. So, kalau kita boleh simplifikan lagi, kita cuba simplifikan. So, saya nampak saya boleh samakan penyebut. Okay. Saya boleh samakan penyebut yang dalam ni. So, semua akan jadi X kuasa 2. Untuk memudahkan pengiraan nanti. So, saya akan samakan penyebut semua. So, kita akan dapat A E negative X. So, in order untuk jadikan semua over X kuasa 2. So, yang X kuasa 2 tak berubah lah. So, negatif 1 tak berubah. Untuk X ini darabkan dengan kita ada 2 So, ada 2. Negatif 1 tolak negatif 1 akan dapat negatif 2 lah. Negatif 2 X. And then, tambahkan dengan X kuasa 2 non X. Okay. So, apa yang saya buat kat sini adalah saya samakan penyebut. Equate denominator. Equate denominator. Okay, saya samakan penyebut. Kenapa saya nak samakan penyebut? Nanti kamu akan nampak lah kenapa. Sebab nanti akan memudahkan pengiraan yang seterusnya. So, kita dah dapat d squared y over dx squared. So, soalan asal, kita nak proofkan dia. Okay. So, nak proofkan apa? So, kita salin dahulu equation yang diberi. Iaitu x squared times d squared y over dx squared minus yx squared plus a e to the power of negative x in bracket 2x plus 1. Okay. So, yang ni saya pilih left hand side. So, bermaksud last kali end up kita akan dapat bersamaan dengan kosong. So, kita akan cuba masukkan maklumat ni. Okay. So, kita dah dapatkan dy dx. Kita dah dapatkan second derivative. So, kita boleh masukkan ke dalam kita punya equation untuk kita buktikan sama dengan kosong pada left hand side ni. Okay. So, kita masukkan x squared. So, x squared kita salin saja. So, second derivative. Okay, second derivative tadi kita dah dapat. Iaitu yang di bawah ni. Okay, ni second derivative. So, kita salin je. Salin panjang ni. Okay. So, a e negative x. Okay. In bracket. Negative 1 minus 2x plus x squared ln x. Ln x over x squared. Okay. And then, minus with y x squared. So, y itu kita perlu gantikan dengan y asal. Y asal ni. So, kita kena gantikan y ini. So, y iaitu a e x ln x. So, kita masukkan kat sini. Y iaitu a e x ln x. So, kita akan dapat a e x ln x. Tapi, darab dengan kuasa 2. So, darabkan dengan x kuasa 2. Then, last kali, tambah a e negative x. So, yang ni kita boleh expand. Yang ni kita boleh expandkan dia. Dia akan jadi 2x. 2x a e negative x. Tambah a e x. Tambah a e negative x. Okay.
So kita dah masukkan. So ini semua pada left hand side So left hand side. So apakah langkah seterusnya yang boleh kita buat? So saya nampak kat sini kita boleh cancelkan x kuasa 2 bahagikan dengan x kuasa 2. So dia hilang lah. So apa yang boleh saya lakukan seterusnya? Saya boleh expand yang atas ni. Sebab yang ni dah hilang jadi 1. So saya expand. So dia akan jadi AE negative X. Sorry, dapat negatif. Okay, and then minus 2x A negative X. And then plus AE negative X X squared ln X. So, ni baru kita selesai expand. Okay. Lepas tu yang belakang ni kita salin saja. Tolakkan dengan AE negative X ln X darabkan dengan X kuasa 2. Okay, ni kita rearrange kita punya penulisan. Okay, kita rearrange balik sebab yang ni darab. So, saya susun X kuasa 2 di hadapan. So, ln X di belakang. Okay. So, teruskan lagi. Tambah 2x AE negative X plus AE negative X. Okay. So, langkah seterusnya kita tengok apa yang kita boleh buat lagi. Yang mana boleh kita cancelkan, kita cancelkan. So, saya nampak negatif AEX tambah AE negative X. Kita boleh tolakkan. Positif, negatif dia akan cancel lah. And then, negatif 2x AE negative X dengan tambahkan dengan 2x AE negative X akan dapat kosong juga. Dan lastly, AE negative X X kuasa 2 ln X tolakkan dengan AE negative X X kuasa 2 ln X akan dapat 0 juga. So bermaksud at the end kita dapat buktikan dia menjadi 0. So kita tulis conclusion sikit. So left hand side equal to right hand side. So shown. Okay. So itulah soalan pembuktian. So dia agak panjang, agak complicated, tapi kita boleh buat sekiranya kita berhati-hati. Okay. So selesailah pembuktian untuk soalan 4A. Okay. Apakah soalan yang seterusnya? Kita pergi untuk soalan terakhir 4B, iaitu find the value of A if dy dx equivalent to 1 when x equal to 1. So dia suruh cari nilai A sekiranya dy dx bersamaan dengan 1 dan juga x bersamaan dengan 1. Okey, ni maklumat So dy dx bersamaan dengan 1 dan x sama dengan 1. So tadi, awal-awal tadi kita dah dapatkan dy dx. Ni dy dx kita. So kita boleh gunakan maklumat ni, iaitu dy dx bersamaan dengan, kita salin sekejap. So dy dx bersamaan dengan AE negative X in bracket 1 over X minus ln X. Okay, minus ln X. So kita dapat tu kan. Okay. So itu dy dx. Okay, sekarang ni maklumat dia bagi bahawa dy dx bersamaan dengan 1. Okay. Apabila X sama dengan 1. So kita boleh masukkan maklumat ni. Okay, so bermaksud when when x equal to 1, so dy dx equal to 1. So kita masukkan maklumat. So dy dx ni bersamaan dengan 1. So a e to the power of negative x. So bila x sama dengan 1 kan, dy dx bersama 1. Bila x sama 1, so x kat sini pun 1. 1 over x. X kita bernilai 1. Minus non x. X kita 1. Okay. So kita cuba selesaikan. So 1 bersamaan dengan AE. So AE to the power of negative 1. So 1 bagi 1 akan dapat 1. Ln 1 bersamaan dengan 0. Okay. So 1 bersamaan dengan E kuasa negatif 1 ni saya bawa ke bawah. So dia akan jadi A over E times 1. So kita akan dapat jadikan A sebagai subjek. So A bersamaan dengan E. Okay, itulah final answernya. Okay, so selesai sudah kita melakukan soalan berkaitan dengan topik 8, iaitu
differentiation. So kalau pelajar lihat pelbagai jenis soalan yang saya telah tunjukkan, so yang mana soalan-soalan ni adalah soalan yang berkonsepkan soalan peperiksaan sebenar. So beginilah soalan final kamu nanti. Okey, so sekiranya ada sebarang keraguan ataupun ketidakfahaman, so kamu boleh bertanya kepada saya, okey, boleh PM kepada saya ataupun WhatsApp kepada saya. Okey, so sebelum saya tutup, so jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya di YouTube. Okey, kamu boleh search Cikgu Yepi and tekan button subscribe. Jangan lupa like and share. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.